Rumah tangga yang musnah, rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang bergolak, rumah tangga yang retak menanti belah adalah rumah tangga yang bukan dia terus macam tu. Maksudnya kehancuran, kemusnahan, perpisahan, retak menanti belah ni, dia berlaku bukan terus berlaku. Dia ada sebab, dia ada penyebabnya. Bagaimana keadaan tu boleh berlaku? Sebab rumah tangga yang kita bina daripada awal sampailah ke saat ini, mungkin 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang baru 1 bulan pun, tapi dia macam nak menuju kepada kehancuran. Bila kita tengok satu-satu dalam rumah tangga ni, macam nak berpisah, macam dah kosong, macam dah tak ada erti, macam dah tak ada makna. Jadi apa yang menyebabkan rumah tangga kita jadi macam tu? Macam mana dia boleh menjadi retak yang 1000? Akhirnya bila dah banyak retak dan akhirnya dia akan hancur, memang dia akan musnah. Antara yang menyebabkan rumah tangga tu dia jadi retak 1000, yang paling utama sekali, kita tidak menjadikan Allah sebagai tempat rujukan. Nampak kecil kan? Nampak biasa kan? Tapi inilah penyebabnya yang paling utama. Suami dan isteri, mereka adalah hamba kepada Allah. Bila sebut tentang hamba ni, kita adalah suami yang pelupa, kita adalah suami yang malas, kita adalah isteri yang lemah, kita adalah isteri yang tak boleh nak redha, tak boleh nak bersyukur. Kita kena faham tu. Kita suami isteri yang begitu, yang memang Allah ciptakan begitu. Supaya apa? Supaya Allah nak kita ni benar-benar berpegang kepada Allah, benar-benar menjadikan Allah tu sebagai tempat rujukan. Contohnya, bila suami berdepan dengan satu masalah daripada isteri, dia terus bercakap dengan Allah, dia terus bersembahyang, dia terus minta dengan Allah, dia terus bangun malam menangis, ya Allah, ya Tuhan, aku suami, tapi aku sendiri tak pandai nak menangani isteri aku. Aku tak tahu nak didik isteri aku. Aku lemah, wahai Allah. Nampak? Dia menjadikan Allah sebagai tempat rujukan. Maka bila retak tu berlaku, dia takkan terus retak sampai 1000. Dia cukup satu je. Retak tu satu je. Dan akhirnya kita ada masa dan ruang untuk memperbaiki keretakan tu agar dia tak jadi 1000 keretakan. Begitu juga dengan isteri. Bila berdepan dengan sikap suami, masalah daripada suami, silapnya suami yang di mata isteri ni nampak, ya Allah, sangat-sangatlah menyakitkan kan. Tapi bila kita jadi macam tu, kita terus merujuk kepada Allah. Tuhan yang menciptakan suami itu, Allah kan yang ciptakan suami itu, bukan kita. Jadi kita bertanya dengan Allah, wahai Tuhan, kenapa suami aku boleh jadi macam ni? Kenapa hatinya boleh suka kat perempuan lain? Kenapa dia susah sangat nak bercakap? Kenapa aku nak sembang dengan dia, dia tak nak? Kita menjadikan Allah sebagai tempat rujuk hari-hari, setiap masa, anytime, tak ada limit. Malah kita jadikan Allah tu memang sebagai satu pegangan dalam hidup kita, supaya kita tak terlepas daripada Allah. Maka bila kita menjadikan Allah sebagai tempat rujuk, itu cukup untuk menjadikan retak tu supaya dia tak bertambah-tambah dan tak jadi sampai 1000 retak. Kita baiki retak, kita baiki sikit-sikit, kita baiki sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kita baiki hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Apabila kita tak menjadikan Allah sebagai tempat rujukan, maka rumah tangga kita akan jadi retak 1000. Yang kedua, bila mana kita tak berusaha untuk membaiki diri kita. Sebagai suami dan isteri, setiap hari adalah hari untuk kita membaiki diri. Kita tak sempurna, kita takkan mampu menjadi sempurna. Bila kita tak mampu jadi sempurna, kita pun tak mampu nak membahagiakan orang. Sebab kita pun tak boleh nak bahagiakan diri kita sendiri. Maka baiki diri melalui sembahyang. Hari-hari kita tengok sembahyang kita macam mana, makin lewat ke, sembahyang awal ke, bacaan kita dalam sembahyang, apa sahaja yang berkaitan dengan sembahyang ni kita nak baiki. Supaya apa? Supaya kita membaiki hubungan kita dengan Allah, supaya tak retak rumah tangga tu. Dia nampak macam biasa, tapi bila kita belajar untuk membaiki diri kita dengan sembahyang, kita membaiki diri kita, dan akhirnya kita takkan nak tengok je kesalahan pasangan ni. Tak, kita akan lebih banyak menyuluh diri kita. Dan yang ketiga, apabila kita tak berusaha nak membersihkan diri kita daripada mazmumah. Sebut pasal mazmumah ni adalah sifat-sifat jahat. Kita rasa kita baik, kita rasa kita dah buat, kita rasa kita the best. Kita tengok pasangan kita, awak ni, dia ni banyak sangat ni, awak ni, kita terlalu menyebut-nyebut kesalahan pasangan tu sampai kita terlupa kita pun lemah. Jadi apabila kita tak berusaha nak membersihkan diri kita dengan mazmumah, maka dia akan menyebabkan keretakan berlaku dalam rumah tangga. Dan yang terakhir sekali, bila mana dalam rumah tangga tu sudah tidak ada kasih dan sayang. Kasih sayang ni sangat penting. Walaupun sebagai suami kita berdepan dengan sikap ataupun sakitnya hati kita dengan isteri, tapi bila kita mengabaikan tanggungjawab kita, bila isteri kita jadi macam tu, kita tak nak bertanggungjawab, biar lantak lah. Jadi kita dah
buat dia macam tu, akhirnya retak rumah tangga tu. Begitu juga dengan isteri, bila melihat suami ada masalah, suami berdepan dengan sikap dan juga sesuatu yang buruk pada dia, akhirnya kita tak nak dah bagi kasih sayang kita kat dia. Kita tak nak masak untuk dia, kita tak nak layan dia, kita biarkan dia, dan akhirnya itu akan menyebabkan satu-satu keretakan berlaku dalam rumah tangga. Jadi kalau kita nak selamatkan rumah tangga kita daripada retak 1000, baikilah retak tu satu persatu dengan 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Benar susah, benar payah, tapi kita kan ada Allah.